Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Uncle lagi ni. Siri video Uncle lagi ni, Uncle nak bincangkan berkaitan dengan jenama. Bagaimana jenama Apple dapat memikat dan juga menarik peminat sampai setia dengan jenama Apple. Dan Uncle harap panduan-panduan ini dapat membantu usahawan-usahawan di luar sana untuk menaikkan jenama mereka dan supaya terkenal dan memikat pengguna untuk selama-lamanya. Okey, Uncle harap dapat ikuti video Uncle sampai ke akhirnya untuk kita lebih memahami macam mana Apple memberi jenama pada produk-produk mereka. Semua orang pernah tengok logo Apple ni, okey? Nampak logo Apple dah tahu dah. Ini salah satu logo yang terkenal di dunia sekarang ni, di masa sekarang. Jadi, melalui logo ni Apple dapat mengembangkan produk dia, memperkembangkan jenama mereka kepada usahawan dan juga kepada pengguna-pengguna yang terdapat di dunia sekarang ni. Apple lah di mana produk elektronik yang orang gunakan dan semua pelanggan yang memakai Apple ada paling setia kepada produk mereka, tidak seperti jenama-jenama lain. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana Apple telah merancang jenama dia dengan teliti. Okey. Jadi, kita tunjuk bagaimana Apple menarik pelanggan mencintai jenama dia. Kita akan belajar ni, tunjukkan macam mana Apple menarik pelanggan mencintai jenama dia. Dan aku harap usahawan-usahawan di luar sana dapat memahami cara dia dan dapat mengolah supaya kita pun dapat mengikuti cara-cara yang dijalankan oleh Apple mengikut produk-produk kita. Tak semestinya cara Apple, tapi kita faham macam mana Apple dapat menjenamakan produk dia dan semua pelanggan, customer setia dengan produk dia sampai sekarang. Okey. Jadi, semua ada jenama dah. Macam Apple dah jenama dah, tuan-tuan dan puan-puan ada jenama syarikat tuan-tuan dan puan-puan semua sekali, dan pelanggan di luar sana menanti. Berbagai jenama terdapat di pasaran sekarang ni. Jenama X, Y, Z, semua macam-macam. Jadi dia menanti jenama mana yang paling muncul dan juga yang dapat menawan hati mereka dan setia kepada pelanggan. Okey. Jadi untuk Apple, apa idea Apple atau kaedah yang boleh menyambungkan pengguna dengan pelanggan? Ini paling besar. Besok tuan-tuan dan puan-puan bila mencipta jenama, pastikan jenama tuan-tuan dan puan-puan dan pengguna dapat dikaitkan. Jangan kita kata orang sok sendiri jenama terkenal semua sekali tapi pelanggan tidak berminat dan juga pelanggan tidak setia dengan jenama kita. Kena saat ini walaupun jenama kita apa terkenal tapi pelanggan setia dengan jenama kita. InsyaAllah bila pelanggan setia dengan jenama kita, kita akan lebih berkembang lagi. Pasal apa, produk akan buat repeat sale, repeat buying semua sekali. Okey. Jadi untuk Apple menyambung pengguna dengan nama Apple tu menggunakan 5 kaedah atau sumber. Okey, ada 5 kaedah atau sumber di mana Apple gunakan untuk menarik pengguna dan juga pengguna menjadi setia kepada produk-produk yang dikeluarkan oleh Apple. Ingat ada 5 kaedah atau sumber. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut kaedah tuan-tuan dan puan-puan bergantung pada produk tuan-tuan dan puan-puan dan apa juga kualiti dan juga bahan yang tuan-tuan fikir bahawa produk tuan tu dapat menonjol pada orang lain. Okey. Untuk Apple, 5 sumber penyambungan tu apa dia buat? Yang pertama, dia kata dia janji. Jadi 5 sumber penyambungan, dia kata dia akan buat janji kepada pengguna. Ini promise. Yang kedua, dia menggunakan strategi. Mana strategi, macam mana strategi untuk menaikkan jenama dia supaya pengguna setia dengan jenama yang mereka beli Apple. Okey. Yang ketiga, cerita. Ini besar. Semua produk kita mesti ada penceritaan. Di mana penceritaan ini akan menyambung kita punya generasi ke generasi. Pasal apa, penceritaan inilah yang akan membuat orang tertarik kepada kita punya produk. Kemudian kesegaran. Macam nak tunjukkan bahawa produk kita ni segar dan boleh berlatung sepanjang masa. Kita nak lepas 5 tahun produk kita tak segar dah. Kita ada, kata orang panggil ada yo-yo. Turun naik.
kita nak sepanjang masa produk kita segar ya. Macam kita ceritakan supaya pengguna yakin dan segar, dan juga bila barang ni segar semua, confident pengguna lebih tinggi dan pengguna lebih yakin pada produk kita pasal sepanjang masa segar ya. Okey. Dan yang kelima, ceritakan pengalaman. Macam mana jenama Apple ni dapat menunjukkan pada pengguna bahawa inilah produk yang dijalankan atau dihasilkan oleh satu syarikat yang berpengalaman. Tuan-tuan dan puan-puan juga kena buat macam ni, macam mana syarikat tuan-tuan dan puan-puan tunjulkan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan dalam mengeluarkan produk hasil tuan-tuan dan puan-puan. Okey, 5 sumber ni. Macam mana dia mengolah 5 sumber ni? Nombor 1, janji. Janji ni, kalau you betul-betul dapat menunaikan janji atau dapat menanamkan janji you kepada pengguna, you boleh menentukan tapak atau kedudukan you dalam pasaran. Positioning pasaran yang mana. Macam mana jenama dapat menguntungkan pengguna. Jadi, jenama tu orang pandang je, dia terasa dia beruntung. Bila gunakan Apple, dia rasa beruntung. Bila makan produk tuan-tuan dan puan-puan, dia rasa beruntung. Maknanya, apa kita produce ni, kehendak pengguna dan menguntungkan pengguna. Macam janji kita. Okey? Yang kedua, dia cerita sikit pasal strategi. Jadi, semua jenama kena ada strategi. Apa pilihan jenama tuan-tuan dan puan-puan yang boleh memacu pertumbuhan dan keuntungan kepada syarikat tuan-tuan dan puan-puan? Apa strategi tuan-tuan dalam jenama? Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada jenama dan strategi untuk memikat pengguna, jenama tuan tidak akan memacu, orang tidak akan kenal produk tuan-tuan dan puan, dia tidak kenal juga pada jenama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, strategi kena ada. Yang ketiga, cerita. Percintaan kena ada. Macam mana jenama tuan-tuan dan puan dapat mengasihi berbeza dan menggerakkan pengguna. Maknanya, apa kualiti produk tuan berbeza dengan produk lain-lain. Apa perbezaan? Apa keistimewaan produk tuan-tuan dan puan-puan? Kena faham kualiti yang ini. Ramai usahawan tahu produk tapi bila angkat tanya apa kualiti produk dia, dia tak faham. Kena faham kualiti yang ini, okey? Perbezaan kualiti dan menggerakkan pengguna. Siapa bila dia berkualiti, pengguna akan lebih yakin produk kita dan pengguna akan lebih suka, dan juga dia akan bawa kawan-kawan dia untuk gunakan produk kita semua. Dan dia bangga dengan produk kita pasal ada kualiti, ada percintaan dia. Okey? Nombor 4, kesegaran. Ini inovasi. Bermakna produk tuan tidak statik, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana dia dapat bertahan segar dan kedudukan di atas pada pengguna. Bermakna kalau you dapat inovasi, bila ada je orang dah produk baru, you dapat overcome produk baru tuan-tuan dan puan-puan melalui jenama tadi. Jadi bila kalau produk tu ada inovasi sekali, orang faham dah. Syarikat ABC ni memang setiap bulan ada produk baru, ada produk yang sama tapi dia inovasi yang baru semua sekali, dan you dapat mengatasi pesaing-pesaing melalui jenama. Orang kenal jenama kita sebab produk kita sepanjang masa ada inovasi, ada produk baru, dan juga sepanjang masa dapat, kata orang, menahan ataupun juga dapat bertanding dengan semua produk yang dihasilkan di luar sana. Okey, mana inovasi kena ada. Yang kelima, macam mana nak membudayakan operasi kaca. Produk jenama dapat bertahan lama dan sia-sia kerana sia-sia menaikkan janji. Itu sebenarnya untuk membudayakan operasi ini, tuan-tuan dan puan-puan, jenama kita bukan saja kepada nama, banyak elemen-elemen lain. Contohnya, kita punya syarikat, operasi syarikat, kita punya pekerja, kita punya organisasi, semua tu kena faham jenama kita. Dan melalui jenama kita, baru dia faham jenama kita tu, dia faham kenapa dia barang tu, dan kita dapat budayakan jenama ni dalam syarikat kita. Budaya kena ada syarikat kita. Orang, jadi pekerja kita pun bangga pasal apa, dia tahu bila dia bekerja tu kerana jenama ni. Okey, boleh tak gini? Kita start begini perlahan-lahan, kita carilah jenama yang cantik-cantik dan kita carilah sumber-sumber penyambungan ni yang mana dapat memikat pengguna. Okey? Jadi, sebagai summary dia tadi, 5 sumber penyambungan yang Apple gunakan untuk memikat jenama kepada pengguna. Iaitu janji tadi, strategi, cerita, kesegaran dan juga
tadi adalah tadi itu pengalaman. Jadi empat-empat ni. Dan sebenarnya daripada janji tadi dapat tentukan kedudukan kita. Strategi kita dapat perancangan jenama kita. Cerita tadi kita dapat berkombinasi dengan pengguna. Dan kesegaran tadi kita ada inovasi, dan pengalaman tadi kita gunakan untuk membudayakan kita punya pekerja, membudayakan semua produk kita mengikut jenama kita tadi. Sampai sini nampak simple, tapi untuk melaksanakan sumber idea ni nampak memang susah. You all kena duduk betul-betul, berbincang sama dengan tim tuan-tuan dan puan-puan, tim pemasaran, tim production, tim management semua sekali, dan juga tim pengeluaran tadi sama-sama, dan kita bincang macam mana nak laksanakan cara dan kaedah yang 5 tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kaedah lain, tambah kaedah lain. Boleh 10 ke, boleh 3 ke, boleh 4, tapi macam mana nak laksanakan sumber ni, kaedah ni. Okey? Nampak simple, tapi barang ni kena dibuat. Kalau kita tak buat besok, ada jenama, tapi jenama kita tidak akan dapat memikat kepada pengguna kita. Jadi, kaedah pertama tadi, janji yang tunjukkan ni. Jadi, apa Apple kata? Ini kita bincangkan bahawa Apple akan mudahkan pengguna elektronik supaya anda merasa bertambah bijak dalam teknologi, tidak mengira siapa diri anda. Okey? Siapa pun anda boleh bijak menggunakan teknologi. Itu janji dia. Macam mana janji kita pula? Contoh katalah kita ada produk kita, katalah produk kita tu bahulu cermat. Apa janji kita cermat ni? Janji kita, siapa makan bulu cermat ni, dia akan merasa seolah-olah inilah pertama kali makan bulu cermat yang begitu enak dan manis dan sedap. Betul tak? Tidak kira you bangsa apa pun, bangsa Cina ke, bangsa Melayu ke, bangsa India ke, kalau pertama kali makan cermat yang kami hasilkan ni, you akan merasa itu janji kita. Dan you kena fulfill janji ni itu. Sebab itu aku beritahu tadi, semua pengeluar produk kena faham kualiti dia. Belajar apa itu kualiti. Kemungkinan akan buat video akan datang ni berkaitan kualiti. Kita kena faham kualiti. Macam mana kualiti produk kita. Kalau kita tak tahu kualiti produk kita, nak janji apa kat orang pengguna kita. Jadi kita faham kualiti produk kita. Okey? Nah, itu buat kita boleh berjanji. Strategi pula masyarakat. Macam yang beritahu tadi, jenama kena strategi. Plan makanan tu. Apa strategi dia orang? Teknologi pemudahkan dan mesra pengguna. Ni Apple punya lah. Produk dikebentuk lebih mudah, ringkas dan laju. Strategi kita pula macam mana pula? Strategi kita, bahulu kita mudah diangkut kemari-kemari, tahan lama dan juga dia tidak akan rosak dalam masa 2 tahun. Jadi mudah. Okey, strategi kita lah. Okey, dan jenama kita macam mana? Semua produk kita kena ikut strategi dan kita faham strategi ni sebab kita faham kualiti produk kita. Itu kualiti kita tahu. Okey. Yang ketiga pula cerita. Kena bercerita. Teknologi tidak perlu menakutkan atau mengecewakan. Di Apple kami percaya kamu harus melibatkan diri, berupaya membuat lebih dan mendapat lebih, tidak kira apa jua produk Apple yang anda gunakan. Jadi ini kita cerita. Kita cerita produk-produk kita. Contohnya, kita punya bahulu cermat ni memang resepi orang dulu-dulu. Okey? Dan juga sebabkan resepi dulu-dulu ni, dia punya tekstur dia di luar crispy, di dalam lembut. Jadi kita cerita kita lah. Apa produk kita? Kita cerita produk kita. Jadi kita faham kualiti dia dan kita boleh cerita kualiti ini dan tambat ataupun ikat pengguna dengan kualiti kita ni melalui penceritaan. Yang tadi kualiti kena ada. Kesegaran, inovasi. Puluhan tahun membangun teknologi yang mengubah dunia. iPod, iTunes, Mac, iBook, iPhone, iPad. Setiap produk ada style, mudah diguna dan dapat melompat jauh dari pesaing. Nampak ni? Dia punya ayat jelas tadi, dapat melompat jauh dari pesaing. Macam mana produk tuan-tuan dan puan-puan besok, bila beli produk nama ABC ni, dia tahu dah, you punya produk memang advance pada orang lain. Dan juga nampak tak iPhone macam mana dia guna, semua iPhone, maknanya dia menaikkan nama pengguna. Pengguna merasa produk yang dibeli tu dia punya.
syarikat dia pasal iPad tu. Nampak ni? Tadi kena faham sekarang, kesegaran kena ada ni ya. Dan yang kelima pula, pengalaman budaya tadi. Apple bermula dengan pengalaman pengguna. Nampak ni, pengalaman pengguna. Bukan dia pengguna dinaikkan dulu. Bekerja dalam teknologi membantu penciptaan pengalaman yang melepasi janji. Maknanya, janji dia A tapi dia boleh buat sampai B. Apple berfikir untuk semua perkara sebelum pelanggan memerlukannya. Ini yang kena ni. Kena semua usahawan-usahawan di luar sana kena berfikir supaya dapat mengeluarkan produk sebelum pengguna memerlukan. Bila you are the first one dapat cipta inovasi produk, orang belum perlukan lagi, tapi bila you keluarkan, orang terasa, barang ni perlu ni, makan ni perlu ni. Contohnya, makanan perlu semua. Sekarang ni boleh katakan, ramai orang buat sambal. Contoh ni, mengapa tak buat packaging sambal untuk single serving? Ramai orang tak buat single serving lagi. Tak, macam orang tak fikir barang ni, kita fikir pelanggan perlukan macam mana. Kita kena duduk bincang dengan marketing, bincang production semua sekali, bincang dengan kita punya management macam mana, apa kita nak buat supaya kita lebih advance daripada pengguna nak. Kita fikir apa pengguna nak dulu. Okay, tadi pengalaman budaya tadi, maknanya bila you buat barang semua sekali, insya-Allah jenama you akan lebih terkenal daripada orang lain. Dan ini summary dia, idea jenama tadi, di mana kelima-lima ni dihuraikan oleh Apple dengan lebih jelas sejelas-jelasnya. Jadi, walaupun jenama you, ramai orang buat jenama tapi tak faham jenama dia dan tak jelas kenapa jenama itu digunakan. Jenama bukan jenama, bukan logo ke semua sekali. Jenama ni ada meaning di dalamnya. Inilah meaning-meaning, idea-idea yang Apple terapkan di dalam logo Apple, jenama Apple, di mana bila pelanggan membeli Apple, dia merasa seolah-olah dia ni lebih advance pada orang lain, lebih seronok pada orang lain, dan Apple dapat bagi dia keseronokan yang lebih daripada produk lain. Itu pasal kebanyakan pengguna Apple lebih setia pada Apple. Kalau dapat tiru cara-cara macam ni, mengolahnya cara macam ni, insya-Allah produk tuan-tuan dan puan-puan akan dikenali melalui jenama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jenama. Ingat ya, orang bukan beli produk, orang beli jenama sekarang. Atau bukan beli, orang bukan beli produk, orang beli jenama. Pasal apa? Produk boleh cari mana-mana. Contoh, handphone satu Malaysia, satu dunia ada handphone. Tapi mengapa orang cari iPhone Apple? Nasi lemak, satu dunia boleh cari nasi lemak. Tapi mengapa orang cari nasi lemak Mak Minah? Kan nama Mak Minah tu. Nasi lemak anak dara. Itu jadi orang beli jenama sekarang. Burger, boleh beli satu Malaysia boleh beli burger. Kenapa orang beli burger McDonald? Burger McDonald katakan kualiti semua, angka kata dia kualiti dia kurang sikit daripada Apple, daripada burger yang dikeluarkan oleh Burger Boy tepi jalan tu, dengan sayur yang banyak, dengan gebu dia, dengan daging banyak semua sekali. Tapi kenapa orang beli McDonald? Kerana jenama tadi. So kena hari ni orang beli produk kita kerana jenama. Develop jenama tuan-tuan dan puan-puan mengikut perlu dan dapat memikat pengguna dan dapat menjadikan pengguna setia kepada jenama kita. InsyaAllah kita punya produk, kita punya syarikat dan kita punya bisnes akan beraturan panjang berpuluh-puluh tahun akan datang sebab orang yakin dan orang terpikat dengan jenama kita. Jadi sampai itulah perkongsian Uncle pada hari ini. Siapa yang minat dan juga merasa barangnya ada kebaikan untuk mereka, tolonglah subscribe di bawah ni, dan supaya Uncle dapat menambah lagi video-video Uncle yang akan datang. Jadi Uncle sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa Uncle lagi di video-video Uncle akan datang, insya-Allah.